Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Lama kita tidak bersiaran dan lama kita tidak buat video. Maafkan saya atas beberapa masalah yang saya hadapi, iaitu kena exam ya. Kalau kita dalam SPM tuan-tuan, kita akan belajar macam mana kita nak buat karangan ataupun artikel mengenai SPM. Dalam bahasa Inggeris kita panggil book review, movie review kan, ataupun car review, minta maaf. Tapi kali ini kita buat satu yang kelainan, iaitu school review, the school Islamic review. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan tunjuk kepada kalian macam mana kawasan saya belajar di sini, dan apakah sumbangan saya, apakah sumbangan guru-guru kepada diri saya, kepada masyarakat di luar. Baik, pada hari ini, pada saat ini, saya akan terangkan kepada kalian semua secara detail tuan-tuan. InsyaAllah, mana kebaikan-kebaikan, mana kelebihan-kelebihan kita akan bawa datang, menunjukkan kepada kalian semua mengenai Ma'had Tahfiz Darul Faqih yang mana terletak di mana tuan-tuan? Terletak di Morit tuan-tuan. InsyaAllah kan, panjang pula mukadimah kita pada pagi ini. Semangat. Sebenarnya insyaAllah kita akan review lah madrasah ni macam mana keadaan dia dan suasana dia. Saya semangat sangat ni sebenarnya. Jadi tanpa kita melengah lagi, jangan lupa like, komen dan WhatsApp. Jangan lupa like, komen dan subscribe my YouTube channel Iskandar Vlog guys. Subscribe lah saya punya YouTube. InsyaAllah saya akan cuba buat video-video kat mana-mana. Tuan-tuan panggil saya review, ya. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, mari kita mulakan video kita kali ini. Sebelum saya mulakan, saya akan terangkan persekitaran Ma'had Tahfiz Darul Faqih. Ini adalah di pintu hadapan. Minta maaf saya tengah rekod waktu pagi ni tuan-tuan. So minta kalau lighting dia daripada sana, kalau daripada belakang insyaAllah. Tapi kita akan cuba yang terbaik juga. Okey, baik. Di sini kita boleh lihat ya. Ini adalah signboard kepada sekolah tersebut, iaitu Ma'had Tahfiz Darul Faqih for Memorizing Al-Quran and Islam Students, kelas tahfiz Al-Quran dan pengajian Islam tuan-tuan. Yang mana terletak di mana tuan-tuan? Terletak di Lorong Kunci Air, Kampung Tongkah, Moret 42700 Selangor, Darul Ihsan. Ya. Ini logo dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak datang kat sini untuk hantar anak belajar, insya-Allah kita alu-alukan. Sekarang pun kita tengah buka pendaftaran kepada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang nak menghantar anaknya ke sini. Masih banyak kosong lagi. Boleh masuk insya-Allah. Dan tidak lain juga dan tidak langsung, Ma'had Tahfiz juga dilantik sebagai kaunter bayaran zakat. Nampak ya? Penolong amil bertauliah tuan-tuan. Bertauliah ni bersijil, diiktiraf tuan-tuan. Bukan saja-saja, diiktiraf oleh Lembaga Zakat Selangor. Kalau tuan-tuan misal kata nak bayar zakat pertanian, zakat harta, bolehlah salurkan di kaunter bayaran zakat Ma'had Darul Faqih. Misal kata tak tahulah Ustaz, saya dah pergi masjid tak ada orang ni nak bayar zakat ni, datang Ma'had Darul Faqih. Syarat nak datang sini, tengok video saya dulu. Dah tengok video baru boleh datang kan, sebab kita dah explain. Okey, seterusnya adalah tanaman-tanaman di sekitar Ma'had Darul Faqih tuan-tuan. Tanaman-tanaman ni ya, yang dalam-dalam pasu ni semua ini adalah best. Saya punya batch tahun lepas kita buat gotong royong tuan-tuan untuk mencantikkan lagi sekolah ni. Sekolah dah cantik lah, tapi kita cantikkan lagi kat Ma'had Darul Faqih ni. Nampak ni, ini semua ni atas kerja kawan saya. Kawan saya nama dia Firdaus. Ni kerja dia, hasil dia ni tuan-tuan, dia spray tuan-tuan. Ni nampak ni, dia spray tuan-tuan. Kalau dia tengok video ni, insyaAllah terkenang lah kot. Ini adalah rumah ustaz tuan-tuan. Ini adalah rumah ustaz. Ya. Dia ada tingkat rumah ni, dia tingkat, ustaz yang duduk atas dan ustaz yang duduk bawah. Dia ada dua tempat. Mari kita masuklah. Assalamualaikum. Okey, Ma'had Tahfiz Darul Faqih ini dibina pada tahun 2006 ataupun tahun 2005. Yang mana umur madrasah ini sama seperti umur universiti yang saya sedang pelajari sekarang, iaitu di Selangor lah. Nama universiti biar rahsia. Sekolah ini sebenarnya telah dirasmikan oleh Al-Alamah Habib Omar Al-Hafiz ya, Al-Yamani ya. Beliau daripada Yaman, keturunan Nabi SAW. Salah seorang ulama yang masyhur di atas muka bumi di zaman kini. Sebut sedikit lah.
mengenai rasmi. InsyaAllah saya يا حافظ احفظني سيحمي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey kan. Kita hari ni nak interview seorang pelajar dia tengah kemas katil Kemas katil. Dia tuan-tuan. Jadi kita nak tanya dia apa dia buat time Sabtu Ahad, hari weekend kita katakan lah holiday. Apa dia buat? Okay, boleh cerita sikit nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Halim Hasiban bin Ali Supri. Umur saya 17. Saya dekat sini saya ambil bidang alim, pelajaran kitab. Sabtu Ahad kegiatan saya dekat sini khidmat asrama, main bola, kan, muzakarah. Itu je yang ada. Setakat tu tak ada lagi. Tak ada lagi Tak ada. InsyaAllah. Okey. Itu sedikit penerangan daripada seorang pelajar ya. Kelas berapa kelas Lim? Fasul Sani. Fasul Sani. Ada Fasul Sani ni kelas 2 tuan-tuan. Jadi kita doakan dia dan sahabat-sahabat dia supaya berjaya tuan-tuan. Amin, insyaAllah. Negara insyaAllah, amin. InsyaAllah. Okey, kita kembali kepada kawasan seterusnya, iaitu sekarang kita berada di bangunan lelaki tuan-tuan. Kita boleh tengok di sini bangunan bahagian atas ni daripada sana sampai dah ke sana tu, itu adalah kelas dan pejabat ya. Yang ujung sekali itu adalah yang ujung, nanti saya akan zoom. Yang ujung tu adalah bilik tetamu. Misal katalah ada tetamu Habib Omar ke syekh-syekh besar datang untuk ziarah, kita akan bagi dia bilik tu untuk berehat. Okey, baik. Di mana kat asrama? Asrama di bawah ni. Di bawah ni semua ada asrama. Tapi asrama ini dia terbahagi kepada 2 jenis. Asrama besar dan kecil. Kita nak masuk tak boleh, minta maaf sebab atas larangan daripada pihak sekolah raya. Jom Zaz. Alhamdulillah guys. Sekarang saya nak mengimbau masa kenangan saya belajar kat sini. Okey, ini dulu adalah kelas alim kami. Daripada saya kelas 3 sampailah saya stam. Saya di sini. Masya-Allah lah. Okay guys. Sekarang kita cuba tengok view vibe Mahat Darul Faqih. Boleh tengok cameraman bagi pusing sikit. Nampak tak? Sungguh lawa, sungguh nice. Bermakna pelajar-pelajar ini setiap kali cuti kita akan memanfaatkan masa mereka dengan bertanian. Supaya bila mereka keluar mereka akan lebih masyhur ataupun lebih alim dalam bidang pertanian juga. Bukan saja ilmu agama, tapi mereka juga akan alim dalam bidang pertanian, peternakan. Ya. Jom selepas ni saya bawa kalian pergi ke kandang kambing untuk kita tengok ada apa kat kandang kambing dan berapa banyak hak milik kambing yang telah Mahat Darul Faqih sediakan. Ya, mari kita tengok. Jom, Zaz. Assalamualaikum guys. Jom kita tengok kawan-kawan kita, Mak. Boleh zoom kamera? Nampak tuan-tuan, dia tengah kemas tuan-tuan. Rajin. Jadi pelajar-pelajar ni khidmat kerana Allah ya. Bukan kerana upah ni. Kerana Allah Ta'ala. Nampak? Rajin dia. So kita doakan dia supaya menjadi pelajar yang hafiz, pelajar yang alim ya. Moga-moga. Amin. Jom kita pergi kandang. Sekadar sampingan je guys. Jom. Abang, teman nak buat apa? Kita buat video sikit sekejap So hari ni kita dah ada dekat mana? Dah ada dekat kandang kambing Mahat Darul Faqih. Jom. Ini kat saya. Kat saya daripada saya masuk sampai hari besar ini. Ini kat saya. Tengok sikit ni. Okay. Ini kat saya macam ayah saya ni tuan-tuan. Ni kawan-kawan saya dalam tengah. Zaman saya belajar dulu tak ada. Ni tak ada dulu. Sabah tu. Dia dapat gelaran Sabah tu saya panggil Sabah. Saya tak panggil dia Amin, saya panggil Sabah. Sampai hari ni. Tengok sini. Kita dah berjaya ni jumpa kawan juga. Kambing apa ni tak? Doktor. Biri-biri doktor. Jadi mana-mana yang nak beli kambing boleh datang sini. InsyaAllah kambing barokah semua ya. Kalau nak runding-runding boleh jumpa dengan ustaz saya. Itu Ustaz Ansur. Nanti saya letak nombor kat bawah tu ya. Okay, jom. Okay guys, sekarang saya berada di kandang kambing Mahat Darul Faqih. Ya, jom. Mari kita review sikit. Sebelum ni saya diminta untuk review kandang tapi tak sempat tuan-tuan. Tapi insyaAllah pada hari ni kita review sekali kandang-kandang berada di Mahat Darul Faqih. Jom. Mari sini, laju sikit cameraman. Nampak ni. Kambing kita dah standby untuk dirakam tuan-tuan. Ini dah kandang-kandang yang dulunya kecil. Tapi Alhamdulillah menjadi besar. Aman, boleh buka satu kandang Aman?
Boleh buka kan? Jom buka. Boleh. Jom masuk. Kameraman. Oh. Ini adalah kambing tuan-tuan. Boleh tengok kambing. Ni kambing lokal Saya dapat tahu ini adalah kambing lokal. Sebab tadi tengok status Ustaz saya yang mana kambing ni ada beberapa kambing baru beranak Jom kita tengok. Ada anak tak tuan-tuan? Abang, itu Ni. Abu tu dia biasa Ni. dengan orang. Ni namanya Abu ya? Bukan anak kambing. Anak kambing. Saya tengok tak. Tengok kambing dia tuan-tuan. Masya Allah. Jangan jauh sikit kameraman. Yang pun mahal tu. tak ada waranti. Jadi inilah kambing-kambing yang berada di Mahat Darul Fakir. Jadi kalau mana-mana yang nak beli kambing, yang nak buat akikah, yang nak buat korban, bolehlah dapatkan kat sini. Stok kita sentiasa kita sediakan. Kita sentiasa restock. Habis masuk baru, habis masuk baru. Ya, harga berpatutan dan isi lumayan. Okey. Jom. Okey, ini adalah kambing biri-biri. Kameraman tengok sikit. Kameraman kita takut-takut lah pula tuan-tuan. Ni kambing-kambing ya. Kambing biri-biri besar tuan-tuan nampak. Isi dia besar-besar. Bulu tebal tuan-tuan. Masya Allah. Jadi, ini kita untuk okey. Tengok sikit kameraman. Nak muka sikit. Sebab sedikit ya. Kandang kambing kita. InsyaAllah. Jadi kita akan buat satu video khusus. Kita jumpa owner dia. Kita akan kita minta owner dia cerita kambing ni. Macam mana. Grade dia macam mana ya. Ya. Jadi, banyak sangat je tu. Jadi, apa lagi? Let's go. Kita pergi next location iaitu. Okey, sekarang kita berada di dalam Dewan Ulama ya. Dewan Ulama. Kenapa kita panggil Dewan Ulama? Kerana dewan ini adalah dewan yang digunakan sebagai kelas, sebagai musolah dan juga sebagai tempat majlis. Kan? Yang kita jadikan majlis, ada buat majlis apa-apa kasidah ke kita akan buat kat sini. Dan juga dewan ni juga pernah direkrutkan sebagai dewan yang didatangi oleh beberapa PU hebat. Mereka datang, mereka gunakan dewan ni sebagai mereka buat syuting dan sebagainya. Tengok ni antara keluasan dia. Jadi pelajar-pelajar ni dia takkan panas. Mustahil panas sebab zaman saya mengaji kat sini tu tak panas kerana apa? Angin daripada pantai akan datang melalui sini. Maka kita patut bersyukur kerana strategik ataupun designer arkitek telah buat secara dengan begitu bijak sekali ya mengenai dewan ni. Okey, jom kita pergi ke Mat'am. Apa itu Mat'am? Mat'am adalah kantin. Jom. Korang boleh tengok kantin ni. Kantin ni boleh memuatkan lebih kurang 30 orang ya. 30 orang pelajar lelaki. Dulu kita orang ramai. Lebih kurang 60 orang kat sini. Kita boleh makan kat sini ramai-ramai. Jadi inilah kantin kami ya. Kami makan, kami open table semua kat sini. Shell out pun kami dia pernah buat ya. Zaman-zaman pelajar baru diorang tak pernah merasa, tapi kami merasa. Okey. Okey guys. Jangan fikir saya dekat hutan tau, tapi sebenarnya saya berada di salah satu tempat yang saya pernah usahakan, iaitu kebun saya tuan-tuan. Okey kameraman, kasih pusing sikit 30 darjah. Boleh tengok apa pokok-pokok saya ni. Nampak ni, tapak-tapak ni. Tunjuk pokok pisang, pokok pisang. Pokok pisang ni tuan-tuan, sekadar knowledge adalah kawan saya namanya Mustaqim. Sekarang dia belajar dekat Mesir. Ni pokok dia yang besar gedabak ni. Saya simpan. Tahu-tahu jadi besar macam ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Ni asalnya adalah kebun saya. Setiap petang dulu, saya akan usahakan kebun ni. Masya Allah. Saya akan usahakan dengan sebaik-baiknya lah. Ni semua satu kenangan. Dulu, pokok pertama saya tanam. Ulam tuan-tuan. Ulam. Ni lah sedikit. Kalau tuan-tuan nampak tu, ini tapak baja dulu. Dulu saya baja kat sini. Kenangan lah semua ni, kenangan. Masya Allah ya. Jangan lama-lama sedih. Okay, jom. Okay guys, ini adalah last location kita di Mahat Darul Fakir. Boleh pandang sikit location dia. Cantik semua kan. Hebat, Masya Allah. Okay. Sekarang di belakang saya adalah beberapa sahabat-sahabat saya yang kita jumpa tadi. Yang sana tu yang kemar bilik dia. Dia tengah kemar bilik sekarang, tengah buat kerja. Bagus, boleh buat menantu semua je. Jadi kat sini saya nak sharekan pada kalian. Kita bukan ada saja bisnes kambing, tapi kita juga ada bisnes nenas. Nenas ni saya tak tahu berapa ekar, besar sebenarnya. Zaman saya belajar dulu besar, memang luas kan. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, kita akan bertanya kepada ketua organisation ni, iaitu Muaz lah, antara kawan baik. Bukan kawan baik lah, antara kawan saya yang sama-sama belajar dulu kat sini dan lalu dia berkhidmat kat sini, mula kerja dia. Jadi kita akan bertanya dengan dia macam mana nak menanam nenas ni. Saya walaupun ambil diploma bahasa Arab, ambil staff dan sebagainya, tak tahu macam nak tanam. Bukan bidang saya. Kalau bidang belah kitab, insyaAllah boleh tanya saya. Geng-geng Umdatul Salik boleh hadir ya.
Okey, kita minta saudara Muiz kemana? Assalamualaikum. Nama saya Muizzuddin. Kat sini sebagai apa ya? Saya kat sini sebagai pengurus ladang nenas MD2, iaitu nama Agro Darul Fakir Agro. Jadi kita nak tanya beberapa soalan mengenai nenas ni. Tapak keluasan nenas ni berapa besar? Okey, setakat ni yang sudah ditanam sebanyak 5 ekar. Depan sini dan kawasan belah sana. Nah ni, itu sekarang tengah buat dalam 5 ekar, 3 ekar. 3 ekar lagi, penambahan lagi. Jadi kalau sekali tuaian tu macam mana? Okey, ikutkan sekali tuaian sekali banyak dalam 5,000 pokok. Tengok bergantung kepada kawasan. Kalau kawasan sini contoh yang minggu lepas dalam 5,000 pokok. Okey. Okey. Jadi macam mana kata risiko dan maintenance lah. Kita nak tahu maintenance nak jaga nenas ni. Okey, nak maintenance, nak penjagaannya first kawasan lah. Tengok kawasan tu air bertakung atau kawasan yang lembek. Sebab nenas dia risikonya kepada kawasan yang air bertakung. So, kena tengok kawasan dulu. Kalau kawasan tu air bertakung, kita kena rendahkan untuk bagi laluan air tu keluar. Ya. Oh, jadi kalau masuknya kalau baja ke itu macam mana pula tu? Okey, baja kat sini 2 bulan sekali. Dia ada baja tanah, iaitu guna baja fokus. Iaitu yang kedua pula baja air, iaitu panggil baja folia. Kalau folia untuk pokok, kalau baja tanah untuk akar tanah, akar pokok tu. Ya. Oh, jadi itu sebut sedikit daripada sahabat saya ni mengenai nenas saya. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita minta satu daripada sahabat-sahabat mereka ni untuk menanam. Kita nak tahu betul-betul. Okey, demo menanam Okey. Sini dekat sikit. Pisau. Okey. Dekat sini sikit. Okey. Jarakan nak menanam pokok dia kena 1 kaki. Macam ni lah lebih kurang. Okey, lebih kurang 1 kaki. Kan? Lebih kurang 1 kaki. Lepas tu kat sini kena buat lubang, iaitu guna pisau. Cucuk. Kan? Cucuk bagi dia dalam, senang nak masuk. Lepas tu ambil benih. Lepas tu cucuk. Itu saja, mudah saja. Ya. Tak perlu siram air lepas tu. Dia tidak perlu, nenas tak perlukan air, dia perlukan baja. Guys, kita dah penat sebenarnya ni pusing satu madrasah. Tapi sebenarnya alhamdulillah last adalah saya nak tunjukkan kita punya mural kat sini. Sebab apa mural ni melambangkan? Okey. Mural ni adalah sebagai satu lambang kepada Mahat identiti Mahat Darul Fakir. Mari sini saya terangkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ni? Cahaya dan betul dia gelap-gelap sikit kan. Sebenarnya dia nak menerangkan tentang satu orang yang pelajar tu ni pelajar dia. Dan di sekelilingan dia tu adalah ni kegelapan. Yalah maksiat dan sebagainya tepi ni. Tetapi yang menyebabkan dia ini selamat disebabkan apa ini tuan-tuan? Ilmu yang dipelajari. Inilah cahaya ni. Maka itu sebab dia letakkan lambang lilin. Mari kita seterusnya kita tengok nenas. Nenas tak lain tak bukan, kita dah nampak tadi kan tuan-tuan, yang mana kita pergi ladang nenas. Inilah dia lambang dia, nenas. Lambang dia sebab kita ada ladang nenas. Seterusnya, minta maaf, adalah arnab comel-comel kan, 2-3 ekor ni kan. Arnab ni melambangkan guru-guru kita ada yang membeli arnab sebenarnya dulu dan dia jual. Saya selalu beli dan selalu makan lah arnab ni. Dan Al-Quran ini adalah sebagai apa, subjek utama ataupun tunjang utama Mahat Darul Fakir ini ditubuhkan. Asalnya Mahat Darul Fakir ini adalah tempat orang nak menghafal Al-Quran, seperti mana yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita tadi ya, mengenai Mahat Tahfiz ni. Okey, jom. Last sekali kita ada kambing. Kambing ni apa? Tadi kita dah pergi kandang kambing, betul tak? Maka inilah kambing-kambingnya tuan-tuan. Kambing-kambingnya. Dan yang terakhir sekali sawit tuan-tuan. Kenapa sawit? Sawit buah ni kan. Dulu saya tak pandai kait sawit sangat. Saya banyak mengasah kait sawit ni di Mahat Tahfiz Darul Fakir ni. Saya mengasah. Saya pandai juga. Tapi kat rumah tu taklah berapa pandai sangat macam kat sini. Saya belajar kat sini lah sawit ni. Dan bukan itu saja.
Kalau kita tengok di sekeliling kita ni adalah sawit tuan-tuan. Mahat Tafiz kita ni sebenarnya dikelilingi sawit. Maka tempat itu terlalulah sunyi, maka tenang untuk pelajar-pelajar ni menjadi seorang penghafal Al-Quran yang tenang dan tak terlampau kabut macam setengah madrasah kan kita tengok dekat tepi jalan dan sebagainya, mengganggu. Dan yang terakhir sekali adalah kita tengok di sini. Di sini adalah satu kawasan yang kita nampak macam landscape kan. Sebenarnya landscape inilah kami bergotong royong beramai-ramai untuk mencantikkan sekolah ini dengan lebih lagi, tapi disebabkan kita kurangkan penjagaan lah sebenarnya. Jadi kita bersabar dulu, insyaAllah kita akan ada masa kita akan buat gotong royong bersama-sama pelajar universiti ke Mahat Tafiz Darul Fakir. Jadi pesan akhir saya kepada kalian semua yang melihat, baik pelajar-pelajar bekas, alumni-alumni, saya ucapkan semoga kita dapat berjumpa kat sini, semoga sihat-sihat kalian ya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube saya. InsyaAllah saya akan buat lagi video-video ataupun kalian-kalian nak minta saya review sekolah kalian, rumah, kawasan-kawasan kampung kalian, panggil je saya. InsyaAllah kita akan review. Bayaran tu kita akan ukur-ukur sikit lah kan. Ada payment, saya akan ada payment. Tapi insyaAllah Mahat ni kita tak ambil payment lah. Dan itu saja pesan kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.